Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata sayang sembah pembuka bicara. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, sidang penonton dan juga follower-follower kami yang setia bersama kami di smartsaham.com. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Semoga semuanya sentiasa dalam keadaan sihat, walafiat dan juga tidak dilupakan kepada anda-anda yang sentiasa menyokong kami. Saya doakan semoga anda sentiasa dilindungi Allah SWT, walaupun kita serba maklum wabak COVID-19 pada hari ini all time high lah tuan-tuan dan puan, agak merisaukan 2,500 plus. Akan tetapi sama-samalah kita menjaga social distancing dan juga saranan-saranan daripada Kementerian Kesihatan. Tuan-tuan dan puan, macam mana hari Khamis hari ini bersamaan 31 Disember 2020? Oh my God, we have go through what a very very great roller coaster and outstanding years ya tuan-tuan dan puan. Bukan anda saja, saya juga dan semua tim-tim Smart Saham bersama kita malam ini dah go through sama-sama, dan moga-moga tahun 2021 yang akan datang ni akan lebih orang kata positif, bukan positif COVID tetapi positif dari segi ekonomi, kesihatan kita, kita punya rohani dan segala macam. Okey tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa saya Muhammad Faiz bin Abdul Jalil, ataupun boleh follow saya Faiz Jalil di Facebook. Merupakan salah seorang tim trainer di Smart Saham, akan menjadi host anda pada malam ini, iaitu satu topik yang sangat menarik yang akan kita kongsikan, iaitu nampak simple tapi very very impactful. Market wrap up for 2020. Wow, wow, wow. Ya tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni ada lebih kurang 177 viewer. Thank you very much. Tapi jangan kita berhenti di sini sahaja. Kita target 1000 view pada malam ni. Boleh ke tak boleh? Jadi minta tuan-tuan dan puan-puan macam biasa, like, comment, share kepada semua grup dan home anda, dan semoga orang-orang yang terdekat dapat bersama malam ini bersama kita mendapatkan input yang very powerful. Okey tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan, macam mana? Ada yang dengar dari mana boleh saya tahu? Saya pun sedang menonton di skrin saya di sini. Kami di sini lebih kurang 7 orang di KL Gateway, the TSI punya office. Anda dengar dari mana tuan-tuan dan puan-puan? Kita ada Yusof Rizan, Aizat Hamdi, Syaiful Bakar, Faiz Amirul. Wow, wow, wow. Boleh bagi tahu tak sedikit anda dengar dari mana? Saya nak tahu juga lokasi anda. Mungkin ada yang daripada luar Malaysia, ada yang daripada Jepun dulu, ada juga kat UK. Adakah anda sedang 3-4 pagi tidur dan tapi still mendengar? Ada di rumah, memanglah di rumah, di mana tu? Saya di Perlis. Wow, of course. Banyak cawangan ni tuan kita ni. Fakrul Abdul Malik daripada Johor. Thank you very much. Top fan kita ni Bukan senang dapat top fan. Tuan Abdullah Muhammad Badawi daripada Klang. Ya, tak jauh lagi. Q Jamaluddin daripada Gombak. Tuan Jaudan, of course. Sandakan Bandar Rockers. Wow, Ahmad Musakim dekat Genting ya. Shopping ke tu. Singapura, Tuan Fatihi. Masya Allah. Masih terperangkap ke? Macam mana? Semoga dalam keadaan selamat ya. Tuan Ahmad Helmi daripada Sarawak. Tuan Zafiq daripada Ipoh Mali. Nur Azlan daripada Putrajaya. Ridwan Nordin, KLIA. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Wow, 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 wow. You are very, very supportive and great audience. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Sikit lagi. Sekarang dah 181 viewer. Katanya kita punya speaker tak nak bagi perkongsian ni kalau tak cukup 1000 mulanya. Okey, kalau tidak saya yang akan kongsi kepada anda pada malam ini. Selangor, Shah Alam, terbaik. Okey tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang anda telah serba maklum, 2020 stock market wrap up pada malam ini akan dikongsikan tidak lain tidak bukan oleh Tuan Alwi Adam. Siapakah beliau? Yang tidak mengenali, saya berbesar hati untuk memperkenalkan beliau. Tak kenal maka tak cinta, betul? Jadi saya sendiri merupakan pelajar dan student beliau sejak daripada 2015 lagi. Saya daripada zero finance, zero saham,
beliau lah guru utama dan rujukan utama lah. Okay? Dan of course, Tuan Alwi Adam ataupun nama penuh beliau Muhammad Zul Alwi bin Man Adam, lebih mesra dikenali sebagai Alwi Adam, merupakan founder of Smart Saham Academy ini sendiri. Okay? Dan beliau merupakan seorang registered Syariah Financial Planner dan juga trainer HRDF dan juga tenaga pengajar di Malaysian Financial Planning Council. Beliau merupakan seorang graduan daripada University of Melbourne di dalam degree in Mechanical and Manufacturing Engineering dan melanjutkan pelajaran beliau di University Kebangsaan Malaysia di dalam bidang kewangan perkhususan, okey, dan merupakan seorang penulis buku di IY360, 100 Sip Kewangan, Revolusi Wang dan juga e-book yang anda mungkin salah satu alumni ataupun pendengar kita pada malam ini, okey, e-book 101 dan 201. Okey, banyak saya nak perkenalkan pada anda, tetapi saya rasa biar anda sendiri mengenali daripada apa yang Tuan Alwi Adam akan kongsi pada malam ini. Okey, siapa yang dah sangat-sangat bersedia dan tak sabar untuk mendengar 2020 Market Wrap Up, komen I. AYE. Nak dengar sikit? Keep coming. I. Yes. I. Kota tinggi. Tak sabar Tuan Yusof Rizan. Tuan Ahmad Helmi Saleh. Siti Naimah Mansur. Syed Afiq. Sikit lagi ada 4 view. Ya, kita dah breakout 200 viewer. Jadi kita tak nak buang masa lagi. Tepat 8.45. Masa saya pun telah berakhir. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya Faiz Jalil berbesar hati menyerahkan webinar kita pada malam ini kepada Tuan Alwi Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua alumni, followers dan juga rakan-rakan sahabat sepelaburan sekalian. Perkataan baru tu. Macam mana kita? 2020 dah menamatkan ataupun pasaran dah close pada pukul 5 petang tadi. Bursa Malaysia. Jadi macam mana? Okey ke tak okey? Tolong komen sikit, nak tengok komen sikit. Okey ke tidak kita tahu ni Saya pun sebenarnya sangat-sangat rindu nak masuk bursa Chit Chat, tapi tim Smart Saham ni dia kata tak bagi. Dia kata apa nama ni, Tuan Alwi jangan. Kalau share juga banyak sangat cakap apa? Tips-tips yang dikongsikan. Ya ke? Betul ke? Okey. Buat cerita je lah. Okey. Alright, kita nak buat apa malam ni? Kita nak wrap up 2020, betul ke tidak? Kita nak wrap up 2020. So far macam mana you all? Prestasi 2020 macam mana? Untung banyak ke? Untung sikit ke? Break even ke? Ataupun masih paper trade? 5 tahun paper trade? Aduh, hai. Okey, jadi sebenarnya saya bukan secara umumnya saya mungkin boleh kata berbesar hati jugalah bukan sebab kita punya expectation mengena, tapi lebih kurang macam tu lah, senang cerita, okey. Jadi kalau nak diikutkan sebenarnya memang, dan ini bukan crude prediction, bukan ini memang just a normal economic cycle, okay? Jadi kat sini kita bukanlah nak bagi prediction ataupun forecast dan sebagainya, okay? Tapi kita sendiri kalau berada dalam pasaran, dalam industri, okay? Dan kalau kita tengok track record, okay? Dari segi financial cycle dan juga economic cycle, nak tak nak memang perlu adanya satu,
kita panggil apa, proses pembetulan pembetulan sebab pasaran ni dia tak boleh naik straight away naik terus tinggi, dia perlukan ambil rehat, take a breather orang cakap, betul ke tidak? Okay? Jadi selama lebih kurang 10 ataupun 11 tahun terlepas daripada previous crisis, kita ada subprime crisis, mortgage punya crisis, and then market rebound, and then ada just a few kita panggil apa, regional so-called crisis macam apa, European debt crisis, okay, and then oil and gas crisis, okay, tapi itu tidak sangat impact kepada US tu sendiri, okay. Jadi mata tertumpu kepada US, okay, sama ada dia boleh ataupun tidak mengekalkan kenaikan ataupun dia punya buluran tu, okay. Jadi nak dijadikan ceritanya, okay, antara faktor-faktor yang menjadi bualan ekonomis ataupun financial expert adalah kadar keberhutangan yang tinggi untuk US tu sendiri. Okay? Tapi ia tidak menjadi punca kepada apa yang berlaku pada tahun ini. Okay? Yang menjadi puncanya adalah sekecil-kecil makhluk, iaitu virus. Okay? Itu sebenarnya faktor yang berlaku. Jadi, poin yang saya sampaikan sekarang ni sebenarnya berkait rapat dengan apa yang kita boleh panggil apa, faham the moment kita nak masuk tahun baru ni, okay. Jadi itu hanyalah buah fikir sahaja, buah fikir untuk kita sama-sama mungkin muhasabah, sama-sama kita menetapkan apa yang kita nak buat untuk mendepani 2021 ni, okay. So far so good semua. Okay. So macam mana slide kita? Alright. Okay. So how are we going for now, Okay. Okay, tengok slide sikit. Okay. So saya bagi sedikit apa nama ni, buah fikir buah fikir. Okay. So what is your take on 2020 so far? Is it good? Is it bad? For me, if you ask me, kalau anda tanya saya, it is very, very, very good. Okay, sorry lah kalau terlebih expression kat sini. Sebab mungkin tak appropriate untuk ramai orang, tapi itu saya punya personal expression. Okay, sebab mungkin hidup saya sangat bergelumang dengan pelaburan ni. Jadi mungkin menunggu agak lama untuk mendapatkan peluang. Ini kita cerita dari segi pelaburan tunggu agak lama mencari peluang untuk kita beli pada harga yang murah, kemudian bila mana kita bersedia, jadi kita dapat recovery ataupun rebound yang paling strong dekat situ, iaitu orang cakap just after the crisis. Jadi benda tu berlaku pada tahun ini. Those alumni saya yang masuk waktu Wyckoff 2020 ni, yang telah pergi kelas smart saham asas ataupun smart saham reloaded ke yang sebelum ni, saya selalu kata, apa yang you all datang belajar untuk trading saham, untuk melabur dalam saham ni, jangan fikir untuk quick gain sahaja, tapi fikirlah ilmu yang anda ada ni untuk trading, untuk invest dalam saham dan sebagainya. Kalau bermula awal, di mana kalau berlakunya krisis, kalau berlakunya market correction, kalau berlakunya orang cakap waktu yang kita boleh entry pada harga yang murah, peluang tu, opportunity datang, kita dah bersedia. Kita dah bersedia dengan capital, dengan ilmu. Dan itu telah alhamdulillah berlaku untuk yang merebut peluang tu, yang tidak bertangguh tu. Jadi bila mana benda tu berlaku, krisis ataupun COVID berlaku, alhamdulillah, bukan kata kita tak kena langsung, portfolio kita tetap mengalami negative in term of return tu, ataupun negative result, tetapi kita tahu
macam mana kita nak recover dan juga take opportunity due to that crisis. Okay? So macam mana, saya boleh nampak tak apa nama ni komen-komen ni? So far nampaknya cantik semua ni Okay? So what is your take on 2020 so far? Is it good? Is it bad? Okay? Ada orang kadang-kadang tu ada yang mungkin mengalami kehilangan kerja ataupun panggil apa simpanan hilang dan sebagainya, ataupun kehabisan simpanan, okey, ataupun kehilangan ahli keluarga, okey, yang itu kita doakan supaya anda semua bertahan dan juga tidak putus asa dan teruskan usaha untuk kita bangkit daripada gejala ataupun wabak krisis COVID ni. Okey. Cumanya saya punya role kat sini adalah untuk kalau you all nak belajar saham tu sendiri ataupun melabur dengan cara yang betul, jadi kat situlah yang kita boleh tolong. Jadi nak bagi duit ataupun nak sedekah tu orang cakap apa, setakat mana yang kita boleh bagi kan, sebab ramai orang kan. Jadi kita boleh kongsikan ilmu lah untuk semua, insya-Allah. Okay. So what is your take on 2020 so far? Okay. So ramai orang macam ni kot. Okay. So ingat tak akhir 2019 akhir 2019 semua kat main buat resolution. Buat resolution macam ni nak kurus, okey, saya lah tu Saya tak cerita orang lain saya cerita diri sendiri, nak kurus lah, nak berjalan-jalan lah, okey. Kemudian nak income banyak sekian-sekian, okey. Kemudian macam-macam lah kita punya New Year resolution kan, okey. Tapi nak jadikan cerita since November, December dan juga paling teruk sebenarnya Januari sampai March tu kita dilanda oleh wabak COVID-19 COVID-19. Okey. Jadi semua perancangan kita semua ke laut. Semua ke laut, betul ke tidak? Elok-elok je boleh pergi kerja ataupun dah buat projection. In terms of macam myself or our team here, kita dah buat dah nak pergi tour sana sini pergi tour satu Malaysia and then nak ajar ramai orang, kemudian kita kena PKP. So itulah dia yang menggambarkan totally ready for 2020. Tapi betul-betul dekat spot, kita punya weakness spot yang tu kena semua kena duduk rumah. So banyak kelas kena batalkan. Kemudian nak tak nak apa yang jadi tu kita tak boleh ubah, tapi kita boleh tukar cara kita. So alhamdulillah sebenarnya berdasarkan PKP ni juga untuk tim Smart Saham, untuk tim Izzaz Academy, jadi kita pun menemui cara baru ataupun norma baru, iaitu kita utilize online. Kalau tak adalah terjadinya bursa Cik Chat ini. Kalau tak kerana COVID tak adalah terbuka minda saya ni untuk kita bersharing secara online. Sebelum ni kalau boleh nak sharing, nak tengok muka setiap orang tu. Nak tengok muka setiap orang. Tapi bila online kan buat webinar rasa macam cakap sorang-sorang. Tapi rupanya best juga rupanya buat webinar ni. Tak adalah ni sangat adalah tak best. Memang best pun, In fact, kita boleh kita boleh mengesani, boleh capai reach kita tu lebih tinggi lagi dengan comfort of our own home ataupun our own house, or our own our own room, So itu sebenarnya yang membuka minda kita lah, So 2020 memang tak boleh buat apa, memang tak boleh nak dielakkan. Allah dah bagi kita ujian yang macam tu. Jadi kita sebagai manusia kena redha, tapi kita kena bangkit dan juga berusaha. Alhamdulillah. Okay, so nak cerita apa dalam market ni? Next. Okay, mari kita review sikit. Wrap up market kita, apa yang berlaku. Kita tengok based on quarter. Based on quarter. Dan saya tulis kat situ, what we worry finally come. Jadi market crisis ni sebenarnya sudah di-expect, at least orang cakap apa, untuk saya sendirilah Jadi saya
go all around Malaysia ni, okay, mengajar saham, kemudian urgency factor tu, okay, sebab ada orang cakap dia ni betul ke ni? Kadang macam gila pun ada. Ada orang komen dia macam gila pun ada. Sebab apa? Cakap suruh belajar sebab nanti kalau ada krisis boleh beli. So ramai orang tak percaya. Tapi benda dah jadi, so apa yang kita bimbangkan tu telah berlaku. However, kalau kita prepare, kita boleh revert ataupun convert that experience to our advantage. So what happened January, ada COVID outbreak, so asalnya daripada Wuhan, November and December sebenarnya dah start, so dunia dalam berjaga-jaga, kemudian dah start merebak, jadi waktu ni pun ramai yang underestimate, nak salahkan pun tak boleh sebab kita ada pengalaman sebelum tu pun virus SARS sahaja yang taklah as deadly as COVID. Jadi semua orang pun caught off guard, tidak bersedia. Jadi bila jadi macam tu, so virus pun merebak, nak tak nak, waktu yang berlaku tu jugalah kita bukan setakat ada krisis COVID, kita pun ada krisis politik. Kita dekat virus banyak tengah melata ni, sempat lagi tukar government. Memang buat world record sebenarnya kita ni, power Malaysia ni kan. Even jiran kita, jiran negara sebelah kita pun tak berani nak buat, kita berani buat. Kita tukar bukan kita lah, negara kita bertukar kerajaan waktu tengah peak COVID, waktu Februari. Itu yang berlaku. Aduh, hai. Jadi saya tak mahu komen lebih lah dekat sini. Jadi apa yang telah terjadi tu, mungkin yang terbaik untuk kita lah. Itu takdirnya kan. Kemudian kalau kita tengok dari segi pasaran tu sendiri, KLCI dan juga global dah start responding to COVID ni. Dan waktu March adalah the peak ataupun the climax of the crisis, yang mana COVID plus oil and gas ataupun oil price jatuh. Jadi ada global lockdown, immediate darurat, darurat. Kemudian semua orang tak boleh keluar rumah, so that semua faktor tu bercampur sekali, yang menyebabkan stock market crash, jatuh, almost if I'm not mistaken almost 35%, for Dow Jones, S&P 500 dan juga Nasdaq, dan tidak terkecuali KLCI itu sendiri, ataupun Bursa Malaysia. Cumanya Bursa Malaysia ni dalam trend sudah menurun dan turun lagi. Meanwhile untuk US punya market, dia tengah dekat peak. Kemudian dia jatuh dari peak tu sendiri. So itu bezanya lah. Jadi global lockdown, semua orang tak boleh keluar rumah. Jadi aktiviti ekonomi terhenti. Jadi akan ada low demand, lower demand, nak beli barang dan sebagainya. Jadi bila aktiviti ekonomi berkurang, maka itu memberi kesan kepada bisnes dan juga memberi kesan kepada syarikat. Jadi yang ini kira the first incident, waktu March, dan seterusnya is the consequence ataupun aftermath of the lockdown itself. So kita ada virus, and then because of virus kita tak boleh keluar. Kemudian kita aktiviti ekonomi terhenti. Kemudian stock market crash dan juga oil price pun crash. Jadi semua orang duduk rumah lah. Semua orang duduk rumah. So itu yang berlaku pada quarter 1. Quarter 2. Quarter 2. Start dengan April. Start dengan April untuk Malaysia. Untuk Malaysia, untuk recover ataupun untuk sustain the economy. Tahan ekonomi itu daripada further jatuh lagi, jadi government buat certain measures untuk recovery, first and foremost of course, yang ini yang kita nampak sangat-sangat berkesan, iaitu moratorium. So moratorium bermakna orang yang ada loan, kemudian mungkin disebabkan income dan sebagainya tak ada, so ini blanket moratorium, jadi tak perlu bayar tak perlu bayar pinjaman.
Jadi benda tu sedikit sebanyak membantu rakyat untuk soften the impact tu. Okay? So kemudian in order to boost the economy, okay, so adanya inisiatif daripada penjana dan kita pun dah buat sesi yang detail tentang penjana ni, okay. Jadi nak regenerate the economy, kemudian in term of market, so moratorium tu, okay, for those yang kehilangan pendapatan, maka moratorium ni membantu untuk meringankan beban. Untuk yang masih lagi berpendapatan, moratorium ni bermakna dia mempunyai duit lebihan, okay? Jadi the moment dia ada duit lebihan, kemudian dia tak keluar kerja, okay? Jadi mungkin ramai daripada golongan yang menerima moratorium ini pergi ke stock market, okay? Nak pula in order for for the market to be resilient, okay? Security Commission, okay, suspend IDSS, iaitu intraday short selling, okay? So for your information, ada certain type ataupun category of traders like proprietary traders, okay? So they can short the market ataupun dia boleh sell dulu kemudian baru dia close position, okay? Jadi dekat sini kadang-kadang ada orang tanya kan, kenapa nak kena benarkan short selling, okay? So short selling ni sebenarnya improve the liquidity, okay? Liquidity of the market dan nak membuatkan market kita lebih realistik, okay? Takkan ada buyer je, mesti ada seller kan. So the selling force and then the buying force tu biar dia equal, biar ada equilibrium and then lagi natural, okay, I would say, okay. However, okay, kalau tengah crisis and then selling pressure is too high, so it could be detrimental to the market itself, okay. Jadi Security Commission suspend IDSS, intraday short selling, okay. And then orang ada capital extra, kemudian duduk kat rumah, kemudian boleh trade, kemudian tak ada selling force, IDSS tu tak ada, jadi because of that kita punya market pun boom, okay, boom. And then catalyst pada waktu tu, okay, healthcare, okay. So because of banyak orang kena test, kemudian masuk dalam hospital dan sebagainya, jadi requirement for healthcare product tu meningkat, okay. Jadi yang mainly dia ialah glove, okay. So counter-counter yang berdasarkan ataupun producer glove ni, so tu dah start glove mania, glove mania. Semua orang gila beli syarikat glove, okay. Yang itu start bermula bulan Mei. So influx of retail traders masuk. So dia orang nak masuk apa? Semua masuk healthcare lah, okay. So yang company-company yang supply supply katil pun naik, okay. Yang supply cucuk kan, syringe pun naik, okay. Yang kata-katanya nak buat glove pun naik, semua tu naik. So kita namakan tu sebagai glove mania, okay. Glove mania, okay. So semua orang masuk, okay. Yang counter-counter macam Top Glove lah, okay, Harta Lega, Supermac, Kosan dan sebagainya, just to name a few, okay. So bermula daripada Mei tu dan benda tu berterusan, okay, sehingga menyebabkan harga saham-saham ni memang betul-betul meningkat, naik. Dan ini bukan hanya pada saya, pendapat peribadi, bukan setakat speculation, okay. Tapi kita juga tengok dalam analyst dan sebagainya memberikan target price, fair price yang tinggi terhadap counter-counter ni, jadi itu yang mungkin juga mempengaruhi retail traders ataupun trader-trader di luar sana untuk membeli saham-saham berasaskan glove ni, okay. Kemudian Jun, apa yang berlaku? Jun dah start buka sikit ekonomi sebab, okay, walaupun financial market kita stage a very strong recovery, however for those yang memang betul-betul directly impacted with the PKP, maknanya orang yang hilang kerja, company yang memang tak boleh survive, so dia buat layoff, orang yang income hari-hari, jadi nak tak nak, government kena fikir
untuk tone down ataupun ease the MCO tu. Jadi dah start balik panggil apa, aktiviti ekonomi pada bulan Jun. Okey. Raya kita bulan berapa raya? Raya kita Jun kan? Bukan? Lebih kurang lupa dah raya bulan berapa. Okey. Alright. Okay, next. Okay. Ini quarter 3. Okay. Quarter 3 as as early as July and August sebenarnya. As early as July and August, kita dah nampak glove mania tu dah sampai tahap euphoria. Okay. Because the return is more than 100%. Okay. Some of the counter almost 500%. Okay, nanti kita tengok sikit counter-counter apa yang naik gila-gila tahun ni. Okay, so dah start ada soft in term of panggil apa? Buying demand tu. Okay. However, fundamental orang semua cakap masih lagi okay dan sebagainya. Okay. However, the moment sesuatu benda tu naik disebabkan hype. Okay. Jadi benda tu tak boleh kekal lama. Okay. Nak tak nak setiap satu counter tu dia akan kena correct to the real value. Okay. So yes, hype akan drive the price high. Okay. But only the real value, okay, yang akan sustain the price. Okay. So people can calculate, whatever fair price of a, of a security. Okay. Tapi yang betul-betulnya ialah the supply and demand tu. Okay. The perception of the investors. Okay, of certain counter, berapa harga dia patut pergi ataupun berapa yang dia nak bayar untuk harga certain counter tu, itulah yang akan determine harga dia akan pergi ke mana. Okay, so it's about the supply and demand, definitely. Okay, and in August, bila duit moratorium dah start dapat dan sebagainya, okay. Kemudian trading volume, this is retailer rules, trading volume dah start record highest, okay, mula-mula 9 billion, okay, kemudian 13 billion, kemudian at the peak tu tak silap saya 23 billion, okay, daily volume, okay. So waktu trading volume very high ni, okay, so Bursa Malaysia pun record the highest price, lebih daripada RM10, okay, Bursa Malaysia punya counter. Okay. So trading volume is very, very high during August. But remember, apa yang naik tu, okay, hampir pasti akan turun. Okay. Jadi kita ni kena buat risk management, kena buat portfolio management. Okay. Jangan waktu kita gembira tu kita lentak semua, betul ke tidak? Okay. Jadi part trading pun sama juga. So bila trading volume very high, yes, it's positive. However, the moment price going up, okay, you must tighten your so-called portfolio management and risk management, okay. And then nak dijadikan asbabnya, okay, pada bulan September pula kita ada PRN, kita ada Pilihan Raya Negeri Sabah, yang mana untuk regional, untuk untuk negara kita je menyebabkan gelombang yang kedua, okay, untuk COVID. Okay. Jadi waktu awal dulu dah nampak okey dah sebab ekonomi telah dibuka dan juga penyusutan kes seharian, okay, untuk COVID. Kemudian berlakunya PRN Sabah dan yes, orang cakap apa, the rest is history. Okay. Next, quarter 4. Apa yang berlaku? Okay. Nak tak nak kena buat MCO balik, ketat balik MCO kita. And then kes pun makin lama makin meningkat. Okay. So itu berlaku pada bulan Oktober. And then Oktober dan November sebenarnya menunjukkan banyak market correction, yang counter-counter yang orang cakap apa, yang hot ataupun heated before this dah menunjukkan tanda-tanda kita panggil distribution, dah pergi lebih daripada hype dia, jadi kat situ ramai yang mungkin terbeli waktu tengah hype tu mungkin telah merasai kerugian pertama. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan, kalau kita nak terlibat dalam trading saham ni, dalam pelaburan ni, jadi kita kena ada risk management, kena ada trading plan dan sebagainya lah, Jangan kita hanya masuk tanpa ada ilmu, So November berlaku apa? Ada report quarter 3 GDP result yang so called approve ataupun proof,
that our economy actually stage a V-shaped recovery. Yang ini saya akan ulas sedikit lagi after this. Okay. Kemudian adanya US election, kemudian adanya bajet 2021, kemudian adanya kepastian, harapan vaksin itu sendiri. Jadi bulan November is very I would say important. Satu, betul ke dengan adanya MCO dan bukanya MCO tu ada ataupun tidak kesan daripada penjana, kesan daripada moratorium dan sebagainya ni, ada improve tak in term of our economy. So in term of GDP punya result yang saya akan kongsikan selepas ni. Jadi so far on track untuk V-shaped recovery. Kemudian untuk lokal dibantu oleh approve bajet 2021. Dekat sini pun memberi uncertainty kepada market juga sebab kita tak tahu dan tak boleh nak predict pun sebenarnya. Sebab ada orang kata dia ada numbers, ada orang kata dia pula ada numbers dan sebagainya. So ini adalah external factor yang mana kalau kita ada data in term of fundamental, technical dan sebagainya pun tak boleh nak predict benda ni. Sebab itu betul-betul kita panggil systematic risk. So and then what happen is bajet memang diluluskan, kemudian bajet yang the third stage pun telah diluluskan. Yang ini poin penting untuk kita tengok whether kita ada risiko yang dipanggil sebagai, sekarang ni kita dah buat V-shape. Kalau kita tambah satu lagi V, dia jadi apa? Tolong komen sikit. Tak mau komen ni, 293 orang tolong komen, Kalau V tu jadi double, kita tulis apa? Sekarang V tu hampir pasti dah, kita dah buat V-shape recovery. Kalau ada satu lagi V, apa jadi? Dia tak jadi double V tuan-tuan puan, dia jadi W. Okay, so there's a few pattern of economic recovery, So benda ni yang saya akan jelaskan sebentar nanti untuk kita adakan untuk kita faham sikit apa risiko yang kita mungkin akan hadapi in the future. That's part of the outlook. So V-shape is already confirmed. However, we have another risk of what they call it as a W-shape ataupun double dip recession. So double dip recession maknanya the first dip, kemudian the rebound, and then the second dip. So double dip recession. Bukan dip yang Oreo tu. Boleh jugalah. W, betul. So nanti kita akan tengok kat situ. So panggil point budget telah di-approve. Sebenarnya merendahkan risiko untuk kita ada W-shape recovery. Tapi apa-apa hal pun, kita tengok macam mana lepas ni. Kerana vaksin dan sebagainya, vaksin daripada Pfizer dan sebagainya tu nampaknya dan kerajaan pun sangat proaktif untuk mendapatkan bekalan vaksin dan juga program-program vaksinasi. Kemudian on December, waktu November, December, awal December semua tu dah kira cukup you know the third voting untuk kita punya bajet tu. Semua dah kira cukup and then kita pun sebenarnya telah melalui end of year rally ataupun window dressing. Yang ini saya share kepada alumni lah. Yang mana end of year rally tu memang berlaku awal. Siapa yang tunggu hujung-hujung tu, wassalam. Kita dah share kan pun. So expect the unexpected. Always save yourself. Jangan tunggu hujung-hujung. So di hujung biasanya memang orang cakap semua orang dah kemas bag dah, semua nak pergi bercuti, betul ke tidak? So bila kita ride and then KLCI pun dah hampir touch 1700. Tapi dia pergi 1695 sahaja. Yang itu I think for myself, I think the thing is done lah. Kalau dia tak berjaya, break for the next 2-3 days. And then what had happened is already happened. Kemudian kita ada berita yang seterusnya iaitu COVID 2020 COVID-20 pula, iaitu new strain of virus yang berlaku dekat London, yang mana London sebenarnya menghadapi risiko untuk double dip recession.
Jadi hopefully benda tu contain, dan juga kita akan discuss lepas ni. That one is still a risk, yang mana kita tak boleh pejam sebelah mata. However, I would think that it's not gonna be catastrophic like before, because kita dah memang orang cakap apa dalam PKP pun anyway. So next slide. Okay, so quarter 1, quarter 2, quarter 3, so this is major event to our our financial market, our financial market. Okay, so macam mana review, okay ke tidak? Okay, semua dah mengimbas kembali memori silam. Okay. Cantik kan? Okay. Alright, so next, what do we have? Okay, tadi kita tengok dari segi event, okay. Kat sini saya nak tunjukkan pada you all dari segi chart, okay. So what is happening, okay, start early 2020, so market kita actually open at 1590, okay, dekat line biru tu, line biru tu kita buka pada 2 Januari 2020 pada KLCI point 1590, okay. Kemudian, berdasarkan event tadi, okay, COVID and what not, you boleh nampak kita ada lebih kurang 4 kali gap down. Okay, tolong kirakan sikit. 1, 2, 3, 4. Okay, yang bawah tu kiranya halal berhalal lah. Okay, jadi panggil apa, confirmation of downtrend tu. Okay, bila ada panggil apa, gap down. Okay, itu symbolize panic in the market. Okay. So memang betul-betul low tu ialah 17 Mac 2020. Okay, 17 2020. Pada waktu itu nanti kita tengok di hujung nanti macam mana, okay. Okay, so before 17 March, okay, actually the government pun dah put panggil apa, recovery ataupun certain financial measures yang kita boleh obviously tengok daripada chartnya sendiri. Okay, market rebound quite substantially up to the point kita open bila, okay. So 1590 tested during June, okay, mid June, kemudian cuba untuk break lagi, okay, waktu July and August, okay. Kemudian market take a breather, okay, and a correction, and then cuba sekali lagi untuk pecahkan until 169.95, okay. Bila tak berjaya dekat situ, okay, so orang cakap apa, at least dia test sekali dekat situ, kemudian lepas tu tak berjaya, tu apa nama ni, untuk saya lah, untuk saya kita dah kena apa nama ni, kena bungkus kena bungkus back dah, okay. Dan at current point, current point 1627, kita close 1627, it's not too bad actually, okay. However, kalau tengok return KLCI tahun ni, highest is just about 6.64, okay, KLCI kalau kira open dan juga close, highest, okay, open and highest, okay. And then kalau kita tengok open and close only 2.69%, okay. However, kira positif lah tu untuk 2020. Okay? Jadi dekat sini you all boleh tengok this is recovery. Okay? In term of financial market, you all boleh nampak this is V-shaped recovery. And then currently, okay, dia masih lagi berada di atas. Okay? Jadi untuk financial market, kita boleh kata V-shape is done. Okay? However, tidaklah kata panggil apa, macam for sure dia tak jatuh balik testing macam apa the low before, okay. Cuma dia boleh, okay, kalau dia nak test, okay, I would say dia test dekat 1400, 1400 so, okay. Okay ke kalau 1400, okay, kalau dia nak test, hopefully tak lah kan. Okay, so itu based on KLCI lah. What do we have next? Okay. Okay, so ini lebih panggil apa, jelas lagi. So yang tadi itu kita zoom tahun 2020 sahaja. Yang ini daripada tahun 1983. Okay, dan ini selalu saya kongsikan in order for myself to see, okay, what will happen, so called in the next at least a few months. Okay, so if we do have that W-shaped recovery, okay,
we can have that one, okay. I think the linear regression is going upward, okay? Dan dia boleh test 1,500 tu, okay. So line that one bawah sikit lagi sebenarnya, okay. So the worst I think dekat previous low, okay. Yes kat situ, okay. So that one the worst yang saya expect lah, okay. Kalau terjadinya mungkin correction ataupun W shape recovery kat situ. Okay. However, okay, sekarang kita masih lagi maintain above 1,600 and then that is quite healthy. Okay. And then if we succeed testing our previous so-called support, so I would expect kalau boleh dia pergi ke 2,300 lah for the next 3 to 5 years. Okay. So I have a bull expectation. Okay. Alright. So this is only personal view. I don't give any buy call. I don't give any investment advice. Okay. I'm not a licensed investment advisor. Okay. I'm just a financial planner. Okay. Alright. So what's next? Okay. So, this is basically prepared by the economists in terms of their forecast. Okay, I don't do this forecast, but this is shared by the economists. Okay, so if you can see the green line, kalau tengok yang hijau tu signify V-shaped recovery, and then this is not a KLCI chart, this is GDP growth. Okay, this is GDP percent, okay, potential GDP percent growth. Okay. So on second quarter dip, you nampak dip kat situ. Kemudian kalau dia rebound and then they maintain, that one is V-shaped recovery. Kalau dia jatuh kemudian dia maintain kat bawah tu without good counter measures, dia akan jadi U-shape. Kalau teruk sangat, okay, bila dia pergi low tu kemudian tak nak naik dah, itu L-shape. However, kalau you tengok dotted line tu, that is W-shape. Jadi kita tengok yang sekarang ni macam mana in term of kita punya GDP punya performance. Okay, boleh tekan next. Okay, so macam mana kita? Kita kat mana? Kita kat mana sekarang ni? Okay. Jadi essentially, okay, kita masih lagi dekat panggil apa yang recent one tu, okay, yang tinggi spike tu adalah dekat third quarter 20. Kita belum tahu lagi result for fourth quarter 2020. Jadi kalau tengok kat situ, V kita tu kira ngam-ngam lah ikut prediction V-shape tu, betul ke tidak? Okay. Steve tolong pergi ke third quarter tu, yang sebelah tu. Okay, sebelah. Yang tu. Biarkan je tu. So, kita memang follow kan? Okay. Buka chart kita tadi. Just hover the mouse kat situ. Hover, just hover je. Okay. Yes, dekat situ So ngam tak? V dia tu ngam tak? Okay. Second quarter. Okay, kemudian dia naik. Okay. Okay, so kita memang dekat peak tu. Yes, exactly dekat situ. Okay. Kat situ tuan-tuan dan puan kat situ. Jadi kita menunggu result fourth quarter macam mana. Yang mungkin yang akan di announce tahun depan lah untuk fourth quarter. Biasanya dalam bulan 2 bulan 2 bulan 3 macam tu. Okay. Jadi, kalau kita menunjukkan peningkatan GDP, okay, in term of growth, lebih lagi daripada third quarter, maka boleh kata confirm kita ada panggil apa V-shape recovery. Kalau untuk fourth quarter kita ada penurunan, so mungkin kita hanya ada macam fake breakout itu. Okay, so mungkin kita stage so-called W-shape recovery. For information, financial market kira almost confirm, V-shape recovery. However, in term of economy, GDP, okay, kita kena tengok fourth quarter 2020 macam mana performance dia. Okay, dari segi panggil apa info-info yang kita dapat dari segi data, fundamental data yang kita dapat, okay. Kita boleh expect good GDP growth because of our export pun makin lama makin meningkat dan sebagainya. Okay, boleh next. Okay, so before kita tengok a bit on the positive news, okay. So yang ini sajalah kita review, kita review apa yang telah berlaku, okay.
Yang ini saya tunjukkan kepada you all lebih kurang dalam 12, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 15 saham-saham yang meningkat, ataupun top 15 counter yang naik tahun ni, year to date performance. Okay? So tahun ni ada yang naik 5,000%. Siapa tu? Euro Holding. Ada yang siapa yang terlibat Euro Holding? Naik 5,000%. Yang ini supply office equipment, supply, okay? Yang kata yang jual perabot pejabat ni kan, okay? Euro Holdings, kemudian K Plus, okay? This one apa namanya healthcare, K Plus, kemudian Gates, naik 1,000%, okay? Solution naik 1,100%, Supermax 700%, Hong Seng, 700%, Rubberex 600%. Encom Logistik 600%, TFP, LKL, Meridian, HLT, Inix, Howah Genting dan juga Vivocom. Okay? Ada you all masuk counter-counter yang ni? Okay? Ada tak? Okay? So bukan semua tu adalah healthcare, tapi majoritinya adalah healthcare. Okay? Macam Euro ni not directly apa namanya healthcare lah. Okay? So Rubberex, HLT itu nama-nama familiar. Memang datang daripada healthcare. Okay? Dan ini apa yang telah berlaku. Jangan jadikan ini sebagai penunjuk aras untuk masuk tahun depan. Okay? Ini hanyalah market wrap-up ataupun review sahaja. Yang naik sampai 5,000%. Okay. Next. Okay. Dari segi sektor. Okay? Sektor apa yang naik meningkat paling banyak? Sektor tu bermaksud group of stocks, counter-counter daripada sektor yang mana. Of course, kita punya juara ialah counter daripada healthcare dan juga rubber. Okay, so healthcare naik untuk tahun ni daripada awal tahun highest 237%, secara collectively untuk healthcare punya. Kemudian teknologi yang kedua yang dapat first runner up adalah teknologi pada 77%, 77% untuk teknologi punya counter. Meanwhile kita punya second runner up adalah industrial product. Yang ini termasuklah steel dan sebagainya tu. Okey. 12%. Okey, ni top 3 top 3 sektor yang terhebat. Okey. So, macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Okey ke tidak? Kita punya market wrap up. Ini baru kejap je ni. Saya pun dah hilang suara dah ni. So you all maintain sebab panggil apa, kita akan ada session panggil apa, session istimewa panggil apa selepas ni, dan saya akan kembali bersiaran dengan anda selepas sesi yang kedua ni. So jangan pergi ke mana-mana, stay. Kita akan ada satu sesi istimewa di tengah-tengah ni. Kemudian selepas ni saya akan go through dengan anda semua panggil apa tema ataupun outlook ataupun apa yang kita boleh expect untuk 2021. Okay? So apa yang dah berlaku adalah sejarah. Okay? Apa yang bakal berlaku tu yang kita kena expect waktu sekarang ini. Okay? Jadi saya tidak buat apa-apa panggil apa individual punya opinion ataupun analisis. Kita keluarkan panggil apa opinion ataupun analisis daripada mereka yang bertauliah. So itu untuk sesi kita yang seterusnya. Okey. Jadi saya teruskan dengan menyerahkan kembali kepada tuan pengurusi majlis kita. Terima kasih Tuan Alwi Adam atas perkongsian yang sangat-sangat menarik. Wow, 300 view Jadi saya tak nak buang masa anda. Saya tahu hujung minggu anda ataupun esok cuti kan kebanyakannya kan. Hujung tahun kita ni sangat berharga dan terima kasih sangat-sangat kerana tuan-tuan dan puan-puan sudi meluangkan masa bersama kami. Jadi malam ini kita ada sedikit sharing ataupun perkongsian. Bukan perkongsian, lebih kepada curhat. Curhat bagaimana salah seorang alumni kami yang berjaya dan bagaimana beliau daripada zero hingga hero dan bermula dalam dunia pelaburan saham ni dengan Smart Saham Team sendiri, dan beliau sendiri berbesar hati ingin berkongsi pengalaman dan sedikit mungkin pesanan dan saranan kepada anda yang masih belum lagi join.
Dan mari kita dengar apakah kata beliau. Wow. Terima kasih Tuan Pengacara Majlis, Tuan Faiz Jalil dan juga tim Smart Saham yang diketuai oleh Prinsipal Tuan Alwi Adam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua viewers Bursa Chit Chat, apa khabar anda pada hari ini? Okey, disebabkan Tuan Alwi Adam tanya tentang performance 2020, saya nak bagi tahu performance 2020 saya. Wow, superb. Alhamdulillah, bulan ni saja saya dah buat profit hampir profit dalam 5 figure. Okey, sebelum saya mula dengan sesi perkongsian pengalaman saya pada hari ini, saya kenalkan diri saya. Nama saya Hafiz Musannaf. Kadang-kadang saya ada share counter-counter result dekat Facebook. Saya berumur 24 tahun. Waktu join Smart Saham pada bulan 6, lebih kurang 6 bulan lepas. Nak dikatakan saya ni lebih kurang fresh grad lah, tak sampai setahun pun lagi bekerja. Background saya graduate perakaunan daripada sebuah universiti di University of Canterbury di New Zealand. Kemudian sekarang saya bekerja sepenuh masa sebagai dalam bidang accounting di sebuah accounting firm di Malaysia. Okey, permulaan saya kenal Smart Saham. Saya bermula kenal Smart Saham dengan join Smart Saham Reloaded ataupun Smart Saham Asas. Okey, pada waktu saya mula-mula join tu, saya tengok market outlook by Tuan Alwi sangat-sangat superb dengan ilmu-ilmu chart semua. Memang menarik perhatian saya. Seminggu lepas tu terus saya sign up untuk join Smart Saham Wyckoff Trading Blueprint. Okey. Jadi secara permulaan memang zero dari sudut semua saham. Saya tahu dari sudut fundamental sikit-sikit lah, nak tengok fundamental analysis tu untuk baca financial statement sebab background accounting tu je lah. Tapi dari sudut technical analysis memang zero. Candlestick, support and resistance, semua saya tak tahu. Sewaktu kelas 6 hari online tu, macam-macam ilmu ada. Candlestick, macam mana dia warna hijau, macam mana warna merah, support and resistance become support. Semua tu baru saya tahu pada hari tu. Saya tak tahu langsung sebelum tu. Jadi selama 6 bulan, sebulan saya test trade untuk fahamkan candlestick dan juga support and resistance saja. Sedar tak sedar waktu beberapa bulan awal tu memang saya suka guna indikator dalam trading. Antara indikator favourite saya ada 3. DMI, Stochastic dengan RSI. Tapi lama-kelamaan bila tengok orang punya chart, ada Ichimoku, ada MACDS. Jadi saya pun try masukkan semua indikator. Last kali penuh indikator saya. Sampai tak tahu nak ikut mana. Ada signal ni, yang ni bagi buy, yang ni bagi sell. Jadi bila saya teliti perbincangan dalam grup Smart Saham tu, follow satu-satu alumni lama sharing. Jadi ada alumni cakap indikator-indikator ni perkara yang dah berlaku. Jadi kita kena praktis naik ke chart. Kemudian ada lagi alumni yang share chart kosong je. Ada harga dan volume. Kita pun tak tahu nak buat apa. Kemudian saya praktis. Alhamdulillah. Nak kata dapat tangkap 100% naked chart tu tak adalah sangat, tapi boleh lah. Sekarang favourite saya trade naked chart je, tak guna apa-apa indicator, just support and resistance, price and volume. Okay,
itulah cara saya trade sekarang. Okay, so saya nak ajak semua penonton-penonton Bursa Chit Chat pada malam ini to join Smart Saham Wyckoff Trading Blueprint. Sebab apa? Malam ni saya nak cerita 3 je sebab. Yang pertama, sebab Wyckoff Trading Blueprint tu sendiri, SOP tu sendiri, nak masuk market ni macam ni. Wyckoff Trader dia tak tengok banyak counter pun. Dia dah setiap quarter dia dah ada counter dia sendiri nak masuk counter apa. Jadi itu je yang fokus. Macam macam saya juga, tak banyak counter saya masuk dan profit saya pun pada panjang 6 bulan ni, alhamdulillah tadi baru saya check, sedar tak sedar saya dah gain sebanyak 50% net gain 50% net gain. Dan most of the counters yang gain tu bukanlah counter healthcare dan juga bukanlah counter yang hype-hype macam ramai orang masuk. Jadi okay, yang pertama reason kena masuk Smart Saham Wyckoff sebab blueprint tu, SOP nak mula dengan apa, macam mana nak tahu apa yang nak beli, counter apa yang patut beli, counter apa yang berkualiti beli. Kemudian yang kedua, yang tertarik, yang seronok pasal Smart Saham Wyckoff ni adalah dia punya cara view sesuatu chart tu. Macam mana kita view satu chart dari kacamata Wyckoff berbeza dengan cara kita view dengan technical analysis biasa. Macam tu Alwi pernah cakap, biasa cakap yang kongsikan, Wyckoff Trader ni understand the big picture and trade the current. So bila kita understand the big picture ni, macam mana jadi pun kita tahu market tu nak pergi mana, counter tu nak pergi mana. Kalau dia ada shake out ke apa, tenang je, tenang. So macam so itulah rasa saya buat 50% sepanjang 6 bulan trade bersama Smart Saham Wyckoff. Sebab banyak saya kadang-kadang disebabkan saya berpegang kata-kata Hank Pruden dalam buku dia. Dia kata trader ni kita perlu nak jadi successful trader, kita perlu jadi seperti kucing yang matang, bukan kucing yang muda. Kucing yang muda, beza dia tangkap dia punya prey adalah dia nampak saja mangsa dia terus terkam. Dengan cara tersebut, dia dah bagi a lot of warning dekat dia punya mangsa tersebut. Tapi berbeza dengan Wyckoff Trader, kita hanya masuk bila kita nampak the kill is almost certain. So bila kill almost certain baru kita masuk. Macam itulah Wyckoff Trader. Tak setiap masa perlu masuk market, hanya kita antara rutin kita adalah keep stalking. Kita stalk counter tersebut. Bila mana cantik baru kita masuk. So itulah rahsia understand the big picture, trade the current. Bukan sekadar indikator semata-mata, bukan sekadar buy call semata-mata. So itu yang menarik lah. Kalau anda betul-betul faham behavior pattern ni, macam-macam jenis counter, negative news ke, positive news ke, anda boleh buat duit. Okay, yang terakhir sekali saya nak share kenapa masuk Smart Saham Wyckoff, sebab support group tu. Support group ni saya rasa inilah yang ini antara yang paling mahal dan paling bernilai. Yang pertama sebab trainers. Waktu mula-mula saya masuk tu memang zero. Bayangkan candlestick, support and resistance pun tak tahu apa-apa. Trainer sanggup jawab soalan saya pukul 2-3 pagi. Kemudian soalan macam-macam jenis soalan ada. Kemudian yang kedua, dia culture dalam support group tu sendiri. Kita tak ada buy call, tak ada suruh masuk counter ni, tak ada bagi EP, TP berapa apa semua. Kita ada counter kita sendiri, kita just share chart dan juga betul ke tak betul kita punya study tersebut. Itu yang saya suka pasal support group ni. Jadi dengan support group ni, kalau anda baca satu analisis dalam support group tu, itu pun anda dah boleh buat beribu-ribu ringgit, saya percaya lah. Ini tak tipu. Betul. So macam tu lah. Jadi itu. Jadi Alhamdulillah. Terima kasih kepada Principal Tuan Alwi Adam kerana bagi peluang untuk belajar ilmu mahal ni. Saya rasa tak ada lagi kelas. Kalau anda tengok review Wyckoff ni apa dekat luar sana, Wyckoff ni bukan cerita pasal sindiket. Kita nak faham behavioral pattern tu.
macam mana behavior manusia diterjemahkan dalam sebuah chat. So itulah yang kita nak. So bila anda faham tu, semua anda boleh masuk. Downtrend boleh masuk, uptrend boleh masuk, sideway boleh masuk. Dan paling random sideway, dan paling random sideway. So itulah, kat mana-mana kita boleh buat duit. Okay, itu saja saya rasa perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih kepada semua alumni dan juga trainer-trainers, dan juga yang paling penting kepada principal Tuan Alwi Adam kerana tak henti-henti bagi ilmu. Dengan market review, market report tadi pun dah tahu dah nak masuk kaunter apa tahun depan. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih Saudara Hafiz Musannaf. Okey, nampaknya memang betul apa yang terbuku dalam hati tu terluah segalanya. Okey. Masya-Allah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan yang sedang melihat live kita pada malam ini, okey. Jadi ada yang mungkin pernah berjumpa saya secara personal, ada yang mungkin belum pernah berjumpa tapi hanya di alam maya, okey. Ada yang yalah nampak live, tengok live macam ni je, okey. Jadi orang cakap bukanlah benda ni sengaja diada-adakan, bukan semua ni adalah lakonan, bukan. Okey, tapi apa yang saya buat dalam industri ni, apa yang saya buat dalam kehidupan saya, okey. Yang penting adalah untuk memberi manfaat kepada semua orang lah, insya-Allah, okey. Jadi panggil saya ni secara personal nak ajar ilmu agama, saya bukan background agama. Okay? Nak ajar benda-benda lain tu saya tak berapa reti. Tapi apa yang saya reti tu saya akan ajar. Okay? Dan saya hanya akan ajar apa yang saya tahu dan apa yang saya buat. Okay? Jadi nak jadikan cerita bahagian kewangan, financial planning, bahagian pelaburan, khususnya saham ataupun trading ataupun financial market ni, okay? Jadi ini adalah my passion dan juga kepakaran saya lah, okay? Jadi saya akan sebarkan manfaat tu dan akan ajar tanpa belah bagilah, Saya tidak pernah berkira, okay? Jadi jangan berkira dengan saya, okay? Okay, so mari kita teruskan, Mari kita teruskan. Okay, you all nak dengar tak? Okay, kita punya perkongsian seterusnya iaitu apa yang kita expect untuk tahun hadapan. Okay. So maintain lagi, Yang belum share lagi tolong share lah. Okay, kita boleh break 400 ke malam ni. Okay. So yang first session tadi ialah apa yang telah berlaku dan kita semua hadapi benda tu. Some say it's good, some say it's bad. Okay. Some so-so, okay. But if you ask me, okay, orang cakap kita tidak boleh mengubah keadaan, okay. Apa yang kita boleh buat adalah kita adjust diri kita untuk untuk dapatkan result yang berbeza, okay. Jadi krisis tak krisis ataupun apa yang kena pada kita boleh tukar dia punya konsekuen tu dengan kita menukar kita punya respons. Betul ke tidak? Okay? Alright, so mari kita tengok. Okay? Ada nak bagi buy call apa? Tak ada bagi buy call tuan-tuan puan. Okay? Tapi saya nak kongsikan apa yang kita boleh expect next year 2021. Okay? Tema dia tahun depan adalah economic recovery. Okay? Jadi saya dah ringkaskan untuk anda semua. Saya dah baca dan juga buat research, my personal research, okay. Saya tak boleh impose saya punya individual research. Apa yang saya boleh buat ialah saya compilekan research untuk anda semua daripada analis-analis yang berlesen, okay, yang bertauliah memberikan investment advice, okay. Jadi kita gunakan pendapat-pendapat institusi ini untuk kita faham dan juga expect apa yang berlaku pada tahun hadapan, okay. Jadi Kementerian Kewangan kita MOF mengatakan tahun depan, okay, in term of forecast, okay,
akan berlaku GDP naik 6.5 to 7.5, okay, compared to this year. Okay, so ini adalah dalam masa setahun lah, setahunan ataupun annual. Okay. Jadi panggil apa, this figure is quite huge because kita ada low base punya effect tu, kita jatuh kemudian kita rebound. Okay. So itu apa kata daripada MOF. Kemudian saya nak bawa daripada institusi-institusi. Ada Maybank Investment, okay, MIDF, RHB, Hong Leong Investment Bank, TA Securities, CGS CIMB, Affin dan juga UOB. Yang mana yang kosong tu bermakna setakat yang saya tengok pendapat mereka ni, information tu tak ada. Okay? Sebab format laporan berbeza-beza, betul ke tidak? Okay? Jadi dari segi GDP forecast, okay, Maybank expect GDP punya rebound 5.1, MIDF a bit positive on 7%, Hong Leong 6%, and then the last one tu UOB 6%. Okay? So kita nak tengok kat sini in term of consensus. Okay? So most of the analysts and also MOF align also dengan World Bank punya target yang kita akan dapat around 5 to 7% GDP for next year. Okay? In term of KLCI, okay, of course MOF tak buat forecast on KLCI, but the investment bank, okay, Maybank 1830, okay, and then sama dengan TA Securities 1830, which is at the moment the only two yang so-called forecast KLCI above 1800. Okay? Yang paling low MIDF at 1700, 1700. Yang ini KLCI forecast end of 2021. Okay? End of 2021. Okay. And then somewhere in the middle kita ada RHB 1750, okay, Hong Leong 1780, CGS-CIMB 1759, okay, and then Affin 1730. Paling rendah of course MIDF lah 1700. So kita boleh roughly assume kat sini average dalam 1750 lah, kita ambil tengah-tengah. Okay, KLCI forecast untuk end of 2021. So not too bad, okay. Because currently kita dekat 1629, 1627. Okay, so kita ada lebih kurang 130 point lagi untuk naik. Okay, betul ke saya kira tu? 162 dengan 175, 120 point Okay, so which is not very bad. Kalau if you ask me, not very bad. Okay, because in term of KLCI constituent pun more on heavyweight punya counters. Okay. So 100 point, 120 point is good. It's a good number. However, if we look at the previous punya chart tadi, we are on the road to recovery and then for next bull lah. Okay. So tahun depan kalau kita stop dekat 1750 or even 1800 is good enough. Remember our all time high ataupun previous high is at 1864 if I'm not mistaken. Okay. So 1864. Close to 1900, tak berjaya lagi memecahkan 1900. So kalau ikut kata KLCI forecast ni, so tahun depan belum lagi kita pecah 1900, mungkin another year, 2022. Jadi kalau kata begitu, maknanya pada KLCI level 1620, 1630 lah senang cerita, 1630, maknanya kita berada pada tahap yang agak rendah. Okay, kalau kata KLCI mengikut forecast analis ini, maka sebenarnya kita boleh cari opportunity untuk buy even blue chip counter dan juga growth counter at at discount. Okay. Kemudian another part tu basis valuation. Okay, yang ni a bit complex lah. Saya tak mau cerita kat sini. Kalau nak cerita in term of valuation perlukan 40 jam lagi. Sebab semuanya menggunakan basis yang berbeza. Okay. However, yang kita boleh dapatkan, yang ini saya summarize untuk anda semua. Tak perlu pergi baca pening-pening. Okay. So, in term of this analyst ataupun investment bank, okay, dia orang punya sektor target, mainly tengok dekat banking. Okay. And then, saya dah share sebelum ni, banyak kali pun saya share. In order for us to get a good ataupun strong or solid economic recovery, okay, finance sector, banking sector kena rebound dulu. Okay. So Maybank cakap banking, okay, RHB cakap banking, HLB cakap banking, TA Securities cakap banking,
And then the next one UOB. Okay, so kita ada berapa banyak tu? 2, 4, 6, 8 So 6 daripada 8. Okay, so-called 7 banking sector ataupun finance sector akan panggil apa, should rebound lah, okay, in order for us to get a good economic recovery. Okay. And then MIDF pun suka NBFI, which is non-bank financial institution. It could be macam apa Aeon Credit dan sebagainya itulah. Okay. And then next yang kita boleh nampak consensus adalah glove. Okay, banyak company pun masih suka ataupun bullish on glove. And then technology, okay, technology particularly semiconductor. Okay. So technology, okay. So kita ada apa tadi? Bank, kita ada glove, kita ada technology. Okay. So and then banyak juga fokus kepada automotive. Okay, automotive, which is also automotive, also consumer cyclical. Consumer cyclical. So automotive adalah industry under consumer cyclical sector. Okay. So kena tengok panggil apa, counter-counter yang ada dalam that kind of sector. Okay. So we have what? Banking, we have glove, we have tech, we have automotive. Okay. And then there's a few company yang memang panggil apa, neutral ataupun market atau medium sahaja on healthcare. Okay. So dia hanya ambil on the glove punya side. And then oil and gas ada few. Okay, oil and gas ada few. However, that one kalau crude oil ataupun Brent stays above 50 ataupun around 45 above lah. Okay. And then media packaging, okay, media packaging, and then a bit on construction, okay, construction. However, this construction is quite risky because panggil apa, it depends on all the project tu, whether they want to resume ataupun nanti akan ada revision. Okay, so kat situ sebenarnya, okay, kalau kita pandai, kalau kita pandai, kita tengok dekat apa nama ni sektor-sektor tu, okay, kita dah boleh dapatkan panggil apa ataupun study further apa counter-counter yang berada dalam sektor-sektor tersebut. Okay, so itu orang cakap apa, ini cheat sheet untuk 2021 lah. Okay. Jadi kat sini saya tidak ada bagi apa-apa buy call, saya hanya compile pendapat ataupun opinion daripada investment bank or those yang boleh bagi investment advice untuk kita dapatkan orang cakap apa, basis pandangan untuk next year. Okay, next. Okay, yang ini nak tambahkan lagi point in term of panggil apa, sektor dan juga economic recovery. Okay. And then this is good news. This is good news because kita punya export kita dah meningkat. Okay. And then kalau boleh tengok dekat yang saya highlight tu, for the first 11 months of 2020, trade surplus recorded double-digit growth of 23.1%. Okay. And then that's the value, 163 billion compared to the same period of 2019. Okay. Jadi trade surplus means that export minus import. Okay. So kat situ panggil apa, double digit growth. So tinggi 23% compared to last year. Okay. However, bukan kata in term of value export lagi lagi tinggi dari tahun lepas. Okay. Sebenarnya dia menurun. Contracting, export stood at 885 billion, contracting by 2.6%, while import were 721 billion, decline 7%. So import tu decline lebih lagi daripada export. Okay. And then apa export yang naik? Export of manufactured good rose by 8.1% year on year. Okay. Contributing to 88.1% of total export. Means that apa yang kita export tu, okay, 88% or almost 90% sebenarnya datang daripada manufactured good. And what kind of manufactured good? Okay. So that one E&E products, okay, yang ini juga hint kepada yang panggil apa, counter-counter teknologi tu ataupun counter-counter semiconductor, okay, and rubber products, okay. So 40% daripada E&E dan 6.1% daripada rubber product, okay. Jadi dekat sini, okay, kalau kita panggil apa, ada eagle eye, okay, kita dah dapat hint banyak sebenarnya.
okay, yang mana banyak investment bank, okay, actually focus on E&E punya companies, okay. Setakat itulah saya boleh beritahu, okay. Alright. And then after that, kita pun ada apa namanya palm oil and palm oil based agriculture product, okay. So ada 3 kat situ in term of exports. If you want to expect what will happen for 2021. Okay, so export akan meningkat dan meningkat lagi, lebih lagi. Okay. However, yang mining goods tu tak berapa ni, tak berapa positif kat situ. Contracted by 34.6. Okay. Jadi kat situ sebenarnya kita tak perlu jadi terlalu pandai. Kita hanya perlu pandai selepas tu fokus. Okay. Jangan masuk counter-counter murahan, counter-counter spekulasi. Cari counter-counter yang betul, right on the catalyst. And then that catalyst is fundamental catalyst. Okay? Yang itu penting untuk kita letakkan sebagai kita punya filosofi. Okay guys, okay kita okay? So far okay tak okay? Right? Mana ni, okay? Kasih furniture wood base, okay? Ada juga sikit situ kat situ, Alright, okay. Guys, apa nama ni, komen sikit, tulis AYE. Saya nak tengok sikit. Okay, Okay. Kita tak perlu jadi genius, okay? Kita hanya perlu jadi orang yang smart. Sebab tu smart saham. Kita perlu jadi smart, okay? Tak perlu jadi genius, okay? Kita perlu jadi smart, okay? Tak perlu jadi analyst pun, in fact, okay? Tapi kita nak untuk individual punya investment kan, kita kena tahu kat mana nak tengok, kita kena cakna ataupun kena alert, okay? Dalam baca-baca berita tu sebenarnya ada macam-macam hint-hint yang kita boleh positionkan diri kita, okay? Komen sikit, I, okay? Yes, okay? Right. So, what else do we have? Okay, for tonight. Okay, so let's continue this one. Okay. Alright. Okay. So, I think in term of 2021 tu, okay, semua dah ada some basic idea. Okay, I cannot go further because hari ni ataupun semalam juga SC pun telah keluarkan update, guidance, guideline kriteria. Tak boleh bagi by call, okay? Dan saya pun tak pernah bagi by call, melainkan ajar anda untuk study sendiri, okay? Tadi pun kita punya testimoni daripada student kita, okay? Semua kita ajar untuk you all buat macam mana buat analisa, okay? Jadi kita tak bagi recommendation, okay? Suruh buy sekarang pun semua tak, Kita ajar you all cari sendiri, kita ajar you all macam mana nak buat analisa dan sebagainya. Okay? Jadi dekat sini saya nak kongsikan, okay, yang mana macam mana kita nak jadi pelabur yang holistik. Okay? Pelabur yang holistik mesti mempunyai ilmu yang holistik. Okay? Jadi itu signature Wyckoff Trader tu. Okay? Wyckoff Trader is a holistic trader. Means that dia bukan orang yang hanya follow signal tanpa tahu apa counter yang dia beli tu. Okay? Jadi kena tahu fundamental analysis, kena tahu valuation, kena tahu, okay? So maknanya dia memang serba-serbi, okay? Lengkap, okay? In term of skill tu. Dan itu sebenarnya saya punya matlamat mengajar orang ni, okay? Sebab saya nampak banyak sangat orang, okay? Dia cuba masuk tanpa ada apa-apa pengetahuan. Okay, cakap, you are actually committing suicide in the market. Bila main kejar-kejar tanpa tahu betul-betul counter tu sebab apa you masuk. Okay? Jadi, in a nutshell, saya nak orang supaya faham macam mana nak melabur dan juga macam mana nak jadi so-called rational trader ni, ialah dengan mengajar orang apa yang saya buat dan juga apa ilmu yang saya pakai, betul ke tidak? Okay? Jadi nak tak nak semua benda ni, okay, secara secukupnya lah, bukan kata kita nak jadi pakar, pakar valuation, bukan. Kita nak tahu secara spesifik, secara holistik,
apa sebenarnya yang kita kena tahu sebelum kita commit untuk melabur dalam salah satu counter tu. Okay? So fundamental analysis is very important. Ramai orang cuba kejar-kejar counter, penny dan sebagainya tanpa tahu pun. Oh, rupanya dia tengah rugi. Oh, rupanya dia tengah buat corporate exercise. Oh, rupanya dia buat sekian-sekian. Benda tu patutnya benda yang kita kena tahu dan kena expect. Okay? Kemudian kita kena tahu dari segi orang cakap apa? Research report macam mana analis buat dia orang punya judgement, okay? Benda tu kena faham, okay? Supaya kita tidak follow membetul-tuli. Okay? The next thing is kalau kita kata kita nak trade ataupun kita nak master ataupun nak minimum kerugian dan juga nak maksimumkan keuntungan, okay? Panggil apa, dah tahu counter tu bagus ke tidak dan kita pandai cari ataupun screen counter yang bagus, kemudian kita boleh timing nak masuk bila. Okay? Sebab tu orang gunakan panggil apa, technical analysis, belajar support and resistance, okay? Belajar macam mana buat trend line, okay? Semua benda tu adalah basic untuk kita buat timing. Okay? Kita memang tak boleh timing perfectly, tapi bila kita bagi entry window tu, okay? So kita dapat orang cakap apa, optimize kita punya capital. Okay? Kalau boleh beli murah sikit, apa salahnya kan? Kalau daripada terbeli waktu mahal. Sebab kita nak kena jaga kita punya emosi. Okay. Dalam technical analysis ni, okay, orang cakap apa, banyak-banyak mazhab yang yang diketengahkan. Okay. Jadi kita nak kena orang cakap apa, master ataupun at least orang cakap apa, tahu. Okay. Sebab kalau kita tahu satu part je, okay, kalau kita tahu satu part je, panggil apa, ilmu kita tak lengkap. Okay? Jadi pada saya, untuk kita master technical analysis ni, selain daripada support, resistance dan juga tahu pasal indikator, kita kena faham filosofi technical analysis tu sendiri. Okay? Jadi kita kena belajar daripada apa yang Charles Dow cakap, kita kena belajar daripada apa yang Ralph Nelson Alien cakap, kita kena tahu apa yang Gunn cakap, dan juga last but not least is Wyckoff cakap. Ini 4 legendary traders dalam technical analysis. Okay? Kalau you master dan faham macam mana flow of wisdom sebenarnya 4 orang ni, okay? Jadi itu yang menyebabkan you boleh faham the whole market structure. Okay? Kalau kita faham satu je, kita tak cukup menyeluruh lagi. Bukan kata tak boleh untung. Untung tu orang cakap apa, kalau orang tikam pun boleh untung, betul ke tidak? Jadi kita nak faham the whole picture, okay? Macam mana bila moment kita tengok chart tu, kita boleh faham, okay? What is happening and apa yang kita expect in the future. Kita tak boleh confirmkan 100% sebab kita bukan Tuhan. Okay, tapi dengan ilmu yang ada ni, okay, kita boleh memahami perjalanan chart tu sendiri. Okay? So, belajar buat support resistance apa semua, benda tu benda yang wajib. Okay? Dan juga belajar indikator pun wajib. Okay? Semua benda tu wajib dan ini adalah the skeleton ataupun elemen untuk kita master tengok chart dan kita faham chart tu tengah buat apa dan nak pergi mana. Okay? Not 100% perfect, tapi kita mesti develop our own intuition. Okay? Later, okay, the moment kita complete kan, okay, kita punya so-called trading method ni, kita akan belajar Wyckoff trading method itself. Okay? So Wyckoff trading method bukan sekadar bukan sekadar tengok sindiket saham dan sebagainya. Okay? Kita dah lama migrate daripada zaman tu. Okay? Memang kita belajar smart money, kita belajar foolish money dan sebagainya. Tapi sebenarnya, okay, Wyckoff method adalah mengenali behavioral pattern. Okay? Behavioral pattern dan macam mana kita nak utilize behavior manusia tu dan jadikan sebagai orang cakap apa, kita punya so-called blueprint, okay, untuk kita buat kita punya strategi. Okay? So smart money, foolish money, supply, demand, okay? We don't really care whoever is behind, okay, the market, okay? But we judge based on the supply and demand, okay, what is happening, okay, on the chart itself, okay? And then bila mana kita dah menguasai Wyckoff trading method ni, okay, kita hanya perlu tengok chart dan juga volume, okay? Dan itu saja yang kita perlukan sebenarnya, okay? Apa yang kita belajar sebelum ni, okay, itu adalah rukun dia, okay? Sebab kena belajar all this technical analysis dulu sebelum you all belajar ataupun sempurnakan dengan Wyckoff trading method. Okay, so far so good, boleh faham. Okay, so next. Alright guys, okay, I think that's all for tonight. Okay, thank you very much. Thank you for tune in to us. Okay,
And then jumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khairan kasira. Share. Syukran. Nandre. Gracias. Diucapkan kepada our beloved guru Tuan Aliu Adam. Tuan-tuan dan puan, berikan our virtual clap. Our virtual clap kepada penceramah dan pembentang kita pada malam ini. Nampak ada tenaga dia walaupun kita jauh di seluruh Malaysia tapi rasa dekat. Tadi dalam grup alumni pun banyak meriah tengok. Ada yang kasih feedback, wah seronoknya dapat market wrap up, market outlook, dan beruntunglah kepada alumni-alumni tahun ni. Lepas ni kita ada sesi khas untuk alumni. Nantikan, jangan Zoom link telah diberikan kepada email. Kalau tak ada, jangan risau, kita akan share kat dalam group Telegram. Kepada sesiapa yang new registration, I don't know if you manage to scan this QR code and manage to prove that you officially registering with our group, maybe you boleh join this exclusive session with Tuan Aliu Adam khas untuk alumni Semak Saham. Okay, tuan-tuan dan puan, this year is very great year. Is walaupun roller coaster, ada ups and downs, tapi me pun also personally sangat-sangat seronok. Okay, tahun 2020 ni banyak achievement. Vision board saya pun alhamdulillah 90% dah tercapai. Seronok sangat tuan-tuan dan puan, dan if I were you, mungkin sedikit conflict of interest, tapi tolonglah tuan-tuan dan puan, join this knowledge, invest in this course. You will never be lose if you are investing to yourself. Okay, tuan-tuan dan puan, anda mastering this lifelong knowledge. You have an adequate capital, ada internet, ada smartphone ataupun laptop, you will be literally a money making machine, tuan-tuan dan puan. Okay, gandakan pendapatan sampingan anda. Semoga anda semua akan menjadi pembayar zakat yang terbesar suatu hari nanti. Lagi beberapa jam lagi, 2 jam lebih lagi sebelum anda menunaikan zakat sebelum kita masuk ke tahun baru. Mungkin ada yang ambil pendapat tahun hijrah ke terpulang, tapi it's always okay to pay earlier or advance. Okay, tuan-tuan dan puan, saya Faiz Jalil mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada semua alumni dan YCOS Semak Saham dan penonton-penonton Bursa Cicat. Jangan risau, esok tak ada. Kita akan sambung hari Isnin minggu depan sebab kita pun nak sambut New Year's. Okay, kita nak sambut New Year. Esok seperti biasa Isnin, minggu depan Isnin hingga Jumaat akan ada lagi topik-topik yang menarik. Isnin hingga Jumaat Daily Bursa Cicat, saya pun juga mungkin akan bersama anda, dan hopefully 2021 will be a more great year and more prosperous year to all of us. Thank you tuan-tuan dan puan, orang English, orang Melayu. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.